Hai Dan, hari ini kita dua saja. Kamu apa kabar? Boleh unmute diri kamu. Kamu baru bangun ke? Nampak penat? Tak dengar suara lah Dan. Saya baru bangun. Kamu penat? Pukul berapa tidur semalam? Tak ingat. Thank you Dan sebab dah datang. Okey. Jom kita teruskan. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa dulu Dan. Okey. Kamu boleh ulang yang apa cikgu cakap Okey, mari berdoa. Ya Bapa Tuhan. Ya Bapa Tuhan. Ya Bapa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Atas hari ini. atas hari ini. Kau telah Adalah beri kami peluang. Beri kami peluang. Beri kami peluang. Untuk datang bersama-sama. Datang bersama-sama. Di dalam Hope Kids. Di dalam Hope Kids. Kami berdoa. Agar setiap kami di sini paham akan pengajaran pada hari ini. Hadiratmu hari Rabu menyertai kami. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amen. Okay, so Dan minggu lalu masih ingat tak kamu belajar apa? Mana nak tahu? Tak tahu? Kamu tak tahu apa kamu belajar minggu lalu? Minggu lalu ada datang tak? Ada. Okay, so minggu lalu kamu belajar tentang 4 hukum rohani. Okay, 4 hukum rohani. Yang pertama, kita tahu bahawa Tuhan mengasihi kita dan mempunyai satu rencana yang indah bagi kamu. Yang kedua adalah manusia jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Okay, yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Yang terakhir, kita harus menerima Yesus Kristus menjadi juru selamat dan Tuhan kita supaya kita selamat. Okay, so ini yang kamu belajar minggu lalu. Pada hari ini, kita akan belajar tentang berdoa. Dan pernah berdoa? Pernah tak kamu berdoa sebelum ni? Pernah. Okey, tadi pun kita sebelum belajar pun kita dah berdoa kan? Maksudnya Dan pun pernah berdoa kan? Okey, nanti sekarang kita nak belajar lebih lagi tentang berdoa. So, berdoa, Dan kenapa kita perlu doa? Supaya benda yang kalau kamu berdoa, kalau kamu nak macam nenek kamu sembuh atau apa-apa, macam doa macam tu. Okey, contohnya kalau ada seseorang sakit, kamu berdoa kepada Tuhan macam tu. Lepas itu Tuhan buat benda yang kamu nak itu. Lepas itu kamu macam apa tu? Kamu yay pula. Okey, thank you Dan. Okey, sebenarnya berdoa itu adalah satu cara kita nak
berkomunikasi. Berkomunikasi ni maksudnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Okey? So, bila kamu berdoa, kita sebenarnya tengah bercakap dengan Tuhan. Dan kita juga boleh tunggu Tuhan untuk bercakap dengan kita. Okey? So, itulah kepentingan doa. Kalau tak, kita tiada masa untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Okey? So, hari ni, cikgu nak ajarkan kamu satu cara macam mana hendak berdoa. Doa di dalam bahasa Inggeris apa, Denden? Apa itu berdoa dalam bahasa Inggeris? Pray. Yeah, pray. Pasal tu kita akan pakai model pray ini untuk belajar macam mana untuk berdoa. Okey, yang pertama P kita akan belajar nanti adalah praise. Maksud dia memuji. Memuji ni maksud dia kita ingin memuji Tuhan sebab Tuhan kita hebat. Betul ke, Denden? Tadi kita pun nyanyi lagu pertama tadi kata Tuhan kita sangat hebat, dia sangat kuat. My God is so big, so strong and so mighty. Dan sangat kuat kan? Okey, itulah maksud dia memuji. R, repent. Repent maksudnya bertaubat. Okey, kita akan belajar lebih lagi. A, ask. Meminta. Y, yield. Berserah. Okey. So, yang pertama di sini adalah praise, memuji. Okey, bila kita berdoa, selalunya kita akan katakan Bapa kami, ya Bapa Tuhan, macam tu kan? Okey. Tapi kenapa tak ada screen lagi lah? Sekejap kakak offkan. Okey, so bila berdoa kita mulakan dengan kata-kata pujian. Okey, kita menyembah Tuhan, kita akui bahawa Tuhan adalah Tuhan kita. Okey, Yesus adalah Tuhan kita. Di situ juga apabila kamu mulakan doa kamu nyatakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kamu. Contohnya Denden, okey, ya Bapa Tuhan, terima kasih atas hari ini kerana Kau telah beri kami hidup yang baru. Saya bangun dan saya sangat sehat. Ibu bapa saya juga sihat dan kuat. Saya pun pandai dekat sekolah. Dan Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau melindungi kami. Tuhan Bapa, Engkau sentiasa menyertai kami. Okey, semua perkara yang baik tentang Tuhan kita ingin katakan ketika berdoa. Kerana Tuhan adalah Tuhan yang baik. Betul kan, Denden? Setuju tak? So, begitu juga di dalam firman Tuhan. Okey, kalau kamu baca di dalam 2 Tawarik, okey, ada satu cerita tentang raja. Ini adalah Raja Yosafat. Okey, sebenarnya dia sangat risau kerana akan ada perang. Okey, pada malam itu, sebenarnya pada malam tersebut dia ada berdoa kepada Tuhan dan keesokannya apa yang dia buat sebelum dia memenangi perang, dia bagi tahu tentera dia untuk memuji Tuhan. Bersama-sama memuji Tuhan. Tengok, tengah berperang tau. Tengok musuh dia pun terkejut dekat situ. So, sebenarnya sebelum dia menang pun, dia sudah mulai memuji Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkaulah Tuhan yang baik. Engkaulah Tuhan yang mengetahui apa yang saya inginkan dan seterusnya. Okay, so akhirnya di dalam cerita ini, Raja Yosafat memenangi peperangan tersebut. So, kita memulakan hari kita, mulakan doa kita dengan memuji Tuhan. Boleh kan, Denden? Kalau cikgu tanya satu perkara yang kamu ingin puji tentang Tuhan, apakah perkara itu, Denden? Kalau kamu nak puji Tuhan, Tuhan ni sebenarnya baik. Sebab apa? Kenapa kamu cakap Tuhan itu baik? Sebab apa Adakah kamu rasa Tuhan baik? Sebab Tuhan buat semua benda. Ya, dia buat semua benda. Dia buat Denden juga, buat cikgu juga kan? Okey.
Tuhan sangat baik. Okey, ini adalah P, Dia praise. Okey, sama-sama cakap P, praise, memuji. praise, memuji. Okey, yang kedua, lepas huruf P, huruf P, Y. kan R. Okey, R adalah repent, bertaubat. Dan tahu apa maksud bertaubat tak? Tak. Okey, bertaubat tu maksudnya, okey, mungkin kita melakukan satu perkara yang jahat. Contohnya pergi pukul orang, okey, tanpa sebab, ataupun ambil barang orang tanpa bagi tahu, ataupun kamu buat sesuatu yang jahat, okey, itu adalah yang kita panggil dosa. So, bertaubat maksud dia kita mengakui dosa kita apabila kita berdoa. Tuhan, tadi saya ada terambil barang orang tanpa bagi tahu. So, ampunilah saya. Nanti esok saya akan pulangkan semula barang tersebut. Ataupun kamu ada cakap perkataan yang tak baik. Okey, ini adalah perkara-perkara yang tidak baik. Okey, so pasal tu kita kena bertaubat. Bagi tahu Tuhan kita menyesali perkara tersebut, dan apabila kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan bila dalam berdoa, ini menunjukkan bahawa kita percaya kepada Tuhan dalam segala perkara. Kamu tak rasa malu nak bagi tahu Tuhan tentang keburukan kamu. Kerana kamu tahu Tuhan baik dan Tuhan kasihi kamu. Oleh itu, kamu akan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kamu nak menjadi kawan baik dengan Tuhan tak? Nak. Pasal tu kita kena berdoa dan mengenali Tuhan lagi. Okey, contohnya sini tengok ni. Ini adalah Raja Daud. Dan kenal Raja Daud. Raja Daud kan, dia ada buat sesuatu perkara yang tidak baik. Okey, dia ambil isteri orang. Okey, dan buat perkara jahat selepas tu. So, apabila Nabi ni datang, dia beritahu, apa yang kamu buat tu tak betul lah. Lepas tu Raja Daud cakap, sorry Tuhan, saya buat sesuatu yang tak baik. So dia pun bertaubat. Walaupun dia raja, dia pun masih bertaubat. Bagi tahu Tuhan yang dia buat perkara yang salah. Okey, macam tu hari ini juga kita mau belajar untuk mengakui apa yang kita lakukan salah. Bukan sebab kita takut kerana Tuhan akan hukum kita, tetapi kerana kita tahu Tuhan akan sakit hati, Tuhan akan sedih bila kita buat sesuatu yang jahat. Okey. Yang ketiga, A, ask, meminta. Macam yang Denden cakap awal tadi, doa. Bila kamu berdoa untuk nenek kamu cakapkan supaya dia sembuh. Betul tidak? Itu adalah maksud dia meminta. Kamu meminta Tuhan untuk pulihkan orang yang sakit. Okey, so itu maksud dia meminta. Okey, meminta adalah ketika kita meletakkan permintaan kita di hadapan Tuhan. Okey, ini menunjukkan bahawa kita bergantung kepada Tuhan. Contohnya, seorang di dalam buku 1 Samuel 1, Hana dia tiada anak. Okey, apa yang dia berdoa, dia minta Tuhan untuk berikan dia anak. Okey, so memang dan dia bagi tahu Tuhan juga, okey, lepas kamu bagi saya anak, saya akan serahkan anak ini menjadi pengikutmu. Okey, so memang betul Tuhan memberikan anak kepada Hana, dan Hana pun memberikan anak tersebut untuk digunakan, untuk dipakai oleh Tuhan, melakukan hal-hal tentang Tuhan. Okey, so bila kamu meminta sesuai pada waktunya, Tuhan akan menjawab doa kamu. Kalau doa kamu belum dijawab lagi, jangan putus asa kerana masa Tuhan itu sangat tepat. So, kamu kena bergiat lagi ataupun teruskan doa. Dan masih di sana? Okey. Seterusnya, Y, yield. Maksud dia berserah. Okey.
Ini adalah Samuel. Waktu dia tidur, dia dengar Tuhan memanggil dia. Okay, so yield, berserah maksudnya apabila kita mendengar kepada Tuhan dan mentaati setiap perkataannya, setiap firman-Nya. Okay, so inilah maksud yield. Okay, macamnya contohnya Denden, sepatutnya Denden boleh je tidur, sambung tidur pagi ni. Tetapi karena kamu kasihi Tuhan, kamu datang bersama-sama di dalam Hope Kids. Okay, ini adalah maksud dia, kamu mengasihi Tuhan, kamu mendengar kepada Tuhan. Okay, so Tuhan sangat berkenan dengan sikap hati kamu ini, Denden. Alright, so berdoa tu kita akan berdoa tu dia akan tutup. Bila kita menutup doa kita, Denden, kita akan cakap di dalam nama Yesus saya berdoa. Amen. Betul kan, Denden? Kerana hanya di dalam nama Yesus saja kita boleh mendekati Tuhan. Okay, Yesus yang membawa doa kita kepada Tuhan. So, pasal itulah sangat penting berdoa di dalam nama Yesus. Nama Yesus sangat berkuasa. Okay, kakak nampak, cikgu nampak Denden macam, cakap banyaklah cikgu ni. So, kamu nak tengok video tak? Video. Tentang berdoa. Ya, sebenarnya cikgu ada sediakan satu video tentang doa. Kamu nak tengok? Bolehlah. Okey, jom kita tengok sama. Alright. Enjoy. God's story, prayer. So part of God's story is about prayer, and it goes like this. Prayer is what we call a conversation we have with God. That means even though God created the entire universe and has power over all things, He wants to have a relationship with us. He wants us to know Him. That's pretty amazing. We can talk to God anytime, anywhere, about anything. But let's look at 4 examples of different ways we can pray. One way to pray is to praise God. That's when we tell God what we love about Him. Like a guy named Jehoshaphat. He was king of God's family when some big-time armies declared war on them. Jehoshaphat was terrified, so he talked to God about it. He said, God, you are the mighty ruler of all things. We don't know what to do, but we're looking to you for help. King Jehoshaphat believed God could help them. So as he went into battle, he sent people ahead of his army to praise God. They said, give thanks to the Lord. His faithful love endures forever. Yep, that means he thanked God before he won the war. And when God heard his praise, he caused those big armies to attack each other. Jehoshaphat didn't even have to fight. A second way to pray is to repent. See, we all mess up, which means we turn away from God. When we repent, we ask Him to forgive us, and we turn back to Him. One time, another king named David made a big mistake. He took something that wasn't his. Then, David tried to cover it up, which turned it into an even bigger mess. When David's good friend Nathan told him he disobeyed God, David repented. He said, have mercy on me, O God, because of your unfailing love. Mercy is when someone gets forgiveness they don't deserve. And guess what? God will always forgive us when we repent. Of course, anyone can pray to God, not just kings. One woman named Hannah reminds us of a third way we can pray. We can ask God for something. Now, Hannah really wanted to have a baby, and she told God that. But you know what was crazy about her prayer? Even though she really wanted a baby, she said, God, if you give me a son, then I will give him back to you. Kids, isn't that unusual? To ask for something you want, then give it back? Well, a year later, Hannah had a son.
And she did exactly what she promised. She gave her son back to God by sending him to live with a priest named Eli and do God's work. And Samuel just so happens to be a great example of a fourth way we can pray. Like any good conversation, we shouldn't do all the talking. We should listen too. That's because God is in control and we've got to yield or give in to what he wants. We yield when we listen to what God says and obey him, no matter what we want. One night, God called Samuel. Itu sahaja pada hari ini. So, dan apa yang kita belajar tadi? Tentang Kita belajar pasal pray aja. berdoa. Okay, so dan dah belajar macam mana cara berdoa kan? So, bolehlah start minggu ni kita puji Tuhan, kita bertaubat, kita minta dari Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Okay, so itu sahaja. Okay. Siapa? Okay. Jom berdoa dan. Okay. Ya Bapa Tuhan, terima kasih Terima kasih atas perkara yang kami yang kami belajar hari ini. belajar hari ini. Ajak kami untuk berdoa Untuk berdoa di dalam hidup seharian kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amen. Amin. Okay. So, thank you Dan. Bye-bye. Breakout ke lift terus. Jangan. Leave breakout room saja. Okay. Okay, dia akan stop sendiri. So,